Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Ya. Macam kita trade. Okey, anda depo. Anda perlukan USD, betul? Anda perlukan USD. Dan anda trade dan anda mengharapkan yang ni naik. Alih-alih dia turun. Okey? Alih-alih dia turun. Jadi kalau ini berlaku dan berlakulah stop out ataupun paling ni berlakunya margin call. Margin call bukan MC yang bahasa kita ni tak sama. Margin call orang disuruh untuk menambah fund, untuk menambah ni. Apa berlaku bila benda ni berlaku? Bila stop out? What will happen? There will be need untuk macam Hindiong, benda-benda macam tu. Apa yang berlaku kalau ini berlaku? Kalau kita sebagai trader, kalau ini berlaku, kita nampak pun hari ni apa berlaku kalau ini, there will be lower demand. Itu salah satu depo balik, salah satu. Kalau kita depo balik, apa yang berlaku? Nampak tak USD? Itu satu. Ataupun the fund go burst. Satu, USD akan ada demand. Nombor dua, yen. Duit tu masuk balik dalam funding. Pelabur keluar, masuk balik dalam funding. Kita keluarkan duit daripada akaun kita. Duit yang ada, belum lagi position to burst dan kita tak nak trade dahulu, kita tukar balik kepada ringgit. Ataupun dalam kes ini, yen. Nampak? Kita akan tengok. Saya dah sebut daripada minggu depan tengok apa yang kita akan ada yen dynamic sekali lagi. Apa penyebab dia kita tak tahu dan kita dapat jawapan dia, iaitu minyak malam tadi. Dan ini akan mempengaruhi aset classes yang lain, saham dan lain-lain ni. Kalau tak malam ni, dalam sehari dua anda akan nampak sekali lagi. Sekarang saya rasa you are starting to see that flow, di mana kita ada, contohnya kita ada USD yang strong and even USD JPY is stronger. Nampak? Jadi kita dalam USD dynamic ataupun kita dalam yen dynamic? Mana lagi kuat? USD ataupun JPY? Mana satu? Mana satu lagi kuat? USD ataupun JPY? Senang. Tengok USD JPY. USD JPY ni ke bawah. Jadi, tengok USD JPY. Jadi kalau USD JPY ni ke bawah, JPY yang lagi kuat. Boleh? Jadi kita dalam yen dynamic. Faham? Boleh, Bat? Bosan? Sebab tu saya letakkan USD JPY ni color putih. Sebab tu dalam pair USD, dollar pair, cuma yang ini saja saya letakkan USD JPY. Sebab dia diconsider sebagai USD JPY. Dan kita nampak USD JPY bergerak lebih lemah. Jadi kita dalam yen dynamic. Dalam yen dynamic, strong yen, anda akan dapati indeks jatuh. Okey? Indeks kita nampak jatuh. Simple? Okey? Dan kita tahu kita dalam ini. Inilah guna benda-benda ni. Nampak Pak? Mas Tura, nampak? Okey, kita dalam yen dynamic. Dan ke mana? Adakah USD JPY sama arah tak dengan lain-lain pair ni? Jadi kalau kita tengok USD JPY ni, dia searah. Maksudnya dia tak berlawan. Kalau kita nampak USD JPY naik, itu maksudnya USD yang kuat. Jadi sekarang ni dia searah. Boleh Bat? Simple kan? Kita tengok ni, USD JPY satu arah dengan yang lain-lain. USD pun terkesan. Jadi anda tak long UCAT. Yes, UCAT pun ada terkesan.
Kalau nak masuk, anda shortcut JPY. Nampak? Simple. Kalau ada setup, anda shortcut JPY, short AUD JPY, benda-benda tu. Okey, jadi kita nampak USD JPY sama arah, sama arah. Tetapi kalau kita bandingkan dia dengan pair lain, okey, USD JPY, dia yang ini lagi teruk jatuh. USD masih lagi ada kekuatan. Yang lain-lain ni, NZD apa semua ni memang terjun lah pandai lelak. Okey, senang bahasa dia. Okey, jadi kita tengok ni, sama magnitude? Tak, ini bukan. Okey, kita tengok USD JPY, okey, sama juga USD JPY greater magnitude? Tak. Ini yang ketiga. Yang ini lebih tinggi magnitude, jatuh lebih banyak. XXX JPY jatuh lebih banyak banding dengan USD JPY jatuh tapi tak jatuh teruk. Ini lebih jatuh teruk, ini jatuh sideways sikit. Kan nampak? Dekat chart kita nampak. Okey, maksudnya kita akan ada benda ni. Jadi kalau ini berlaku, kita tahu US dollar tu kuat. Tengok kepada contohnya EU. Anda tengok GU. Anda tengok AU. Anda tengok NU. Anda akan dapati pair berkenaan pun jatuh. EU. Anda akan dapati dia ni pun jatuh. Anda akan dapati GU jatuh. Anda akan dapati AU pun jatuh. NU pun jatuh. Boleh? Tapi kita tahu yang betul-betul kuat adalah JPY. Anda tengok pair JPY. AUD JPY, demam. CAD JPY. Nampak pergerakan CAD AUD JPY banding dengan AUD. Tengok ni. Tengok ni. Tengok ni. AUD USD. Ni AUD USD. Ini AUD JPY. AUD JPY. Okey. Anda tengok dia punya pergerakan tu, ini lebih jauh. Ini lebih jauh. Pergerakan ini tak sejauh yang ini. Maksudnya daripada sudut magnitude. Daripada sudut pergerakan dia. Pergerakan ini. Dan pergerakan ini. Okay. Ini lebih besar daripada AUD USD tadi. Percak kita sama saiz. Okey, ini lebih besar. Jadi kita tahu JPY itu memang kuat. Jangan trade USD JPY. So kita tahu USD JPY sama. Jadi anda cari setup untuk pair ini jauh lagi ke bawah. Boleh? GJ. Sama lah. GJ akan lebih jatuh ke bawah banding dengan GU. Sama, benda sama. Sama. Ini GU. Anda akan tengok GU. Anda akan tengok GJ. GJ lagi pengsan daripada GU. GJ akan jatuh lebih teruk daripada. Nampak? Ni tak banyak. Ni tak banyak kejatuhan. Kalau kita ambil daripada latest dia punya ni, swing. Dan ini latest swing ni. Even kalau kita ambil swing kat bawah ni pun, even kalau kita pergi kat sini pun, ni tak. Okay, kalau sama, lebih kurang sama tarikh lah. Sama tarikh. Nampak? Ini kalau anda nak faham pergerakan dalam pasaran dan mencari peluang. Saya rasa cukup mudah dah kan untuk analisa kan. Boleh? Kalau nak tahu yen dynamic ataupun USD dynamic, mana Fifi? Tengok pergerakan USD JPY. Kalau USD lebih kuat daripada JPY, kita tahu kita dalam USD dynamic. Faham? Simple. Okey? Dan kalau anda dapati USD negatif, itu pun ada dia punya ni.
Ini dan ataupun dia inverse, semua ni dah saya atur bagus. Cuma nak cari contoh dalam chart dia. Ni nantilah kita screenshot dia. Ni contoh untuk ni. So saya cari, kita ni trader, bukannya nak saya pun trade, bukannya saya cuma mengajar kan. Yes, kita kenapa UJ tu jadi kompas? Ingat. Kenapa pair UJ tu penting? Kenapa UJ tu penting? Tengok benda ni. Kalau kita depo, kalau fund tu depo dan mencari funding, pada mula-mula, pada waktu ni yen tengah mahal. Orang tak masuk market, yen tengah mahal. XXX, JPY adalah jatuh. Maksudnya yen tu kuat kan. Kita tunggu ini sampai support. Orang kata, pada waktu tu XXX JPY murah. Lebih kurang. JPY masih mahal. Tapi kalau sentimen tu bertukar dan USD dynamic mula berlaku, anda akan dapati JPY orang tak kisah. Tak kisah dia mahal. Sebab aku nak beli juga. Faham? Nak masuk juga. Kita akan ada central bank yang cuba untuk pastikan JPY tak mahal. Kita akan ada Bank of Japan, ECB, Fed akan bersama-sama untuk memastikan JPY ni tak mahal. Sebab itu kita ada Fed buat dia punya swap agreement dengan Bank of Japan untuk memastikan UJ ni stable. Kita ada Bank of Japan buat Tenkan report. Boleh dengar tak suara saya? Tiba-tiba keluar warning. Yes. Sekejap, saya tutup sum ni dulu. Okey. Boleh? Clear? Okey. Boleh? Zam? Okey. So, kalau kita ada sentimen yang turn around, pada waktu ni UJ, kita akan tengok UJ, dia mesti membuat high. Dia tak boleh membuat lower low. Kalau ini berlaku, then kita ada sentimen yang turn around. Ni kita kat sini waktu ni, seperti saya sebut. Kita dekat sini. Adakah kita dalam US dollar dynamic ataupun dalam yen dynamic? Dengan apa yang berlaku kepada minyak malam tadi, kita reverse sikit. Tengok UJ. Tengok UJ. Kat mana UJ sekarang? Tengok UJ. Kat mana UJ sekarang ni? Kat mana UJ? Okay. Kalau dia membuat low lagi, kita belum ada USD dynamic. Belum ada. Kalau dia membuat low lagi, kita masih ada saham yang masih jatuh. Kejatuhan ini adalah sama dengan saham membuat retracement yang ini. Retracement ini. Kalau ini dah jatuh terus, then kita akan ada 5 ni complete dekat sini. Okay, 5 ni complete dekat sini. Okay, maybe kita ada satu diagonal dekat sini. Elliott wave, saya tak ni bang, tapi sini tak ada 5 wave. Kalau nak buat 5 wave dia boleh. Tak ada masalah. Nampak 3 wave kan? Kalau nak buat boleh. Dia boleh jadi sini jadi 4, sini jadi 3, 4, 5. Maksudnya macam ni. Kalau takat nak ubah reading dia, boleh. 3, 4, nampak? Dia jadi macam ni. 3, 4, 5 kan? Kalau takat nak tukar reading. Dia tak langgar rule Elliott wave. Betul? Dia tak langgar rule Elliott wave. Ni. Nampak? Kalau setakat Elliott wave, saya tak peduli sangat Elliott wave ni. Yang saya peduli adalah cerita market. Dan kita gunakan ini untuk supaya lukisan kita menceritakan cerita yang sama. Suara bergema. Kena log out, log in balik betul? Log out, log in balik. Okey. So hari ni, pada waktu ni, kita ada yen dynamic, dah mula masuk yen dynamic. Kita nak tengok mana yen dynamic. Okey, ni kita dalam yen dynamic, ke arah Europe Open pada waktu ni, kita nampak some recovery. Tapi
setakat ini tak ada apa-apa. Ya, Wan. Ya. Kita dalam yen dynamic, di mana kita nampak sejak daripada buka market tadi, kita ada yen yang kuat. Of course, market tak berjalan satu tangga ke bawah. Tak. Okey. Dan bagaimana kita nak tahu dia yen dynamic atau tak yen dynamic? Kita tengok kepada USD. Ini adalah dollar pair. Kesemuanya dollar pair kecuali USD JPY. Maksudnya semua ni adalah USD kat belakang. Okay. Jadi kalau kita tengok USD JPY pun lemah. Even kalau USD JPY ni naik, selagi kita nampak yen ni macam ni, even ni naik, kita akan ada masuk USD dynamic dengan ni, saham yang masih lemah. Saya tak gemar guna kataan risk off. It's not risk off. Sentiment negatif. Kalau risk off, kita akan ada ini yang straight. Ini yang straight macam ni. Ni temporary risk off. Ini yang temporary risk off. Kalau macam ni, not really. Negative sentiment. Kita nampak pun dalam saham, it is going negative. Simple. Lepas tu anda match kan. Mana satu anda dekat mana. Saya dah buatkan intermarket dia. Boleh ambil ni Wan. Kita tengok USD JPY sama dengan ni. Kita tahu tadi kita dalam yen dynamic. Sebabnya significant strength in JPY. Even USD JPY pun adalah ke bawah. Jadi kalau kita ada benda ni, di mana kita ada stronger yen, kita nak tengok adakah USD JPY sama tak pergerakan dia dengan pair JPY yang lain. Kalau dia sama, seperti yang kita nampak tadi bergerak sama, ini adalah bergerak sama, USD JPY. Dia bergerak searah, tapi yang ini lebih kuat pergerakan jatuh dia. Nampak? Bukan pasal lockdown. Lockdown is cerita minggu lepas. Lockdown 2 minggu lepas bila diumum. Market tak tunggu benda tu jadi. Dia trade sekarang. Everything is factor in dalam price. Try macam ni. Kalau nak kejam nak saya sebut macam ni. Tak peduli pasal fundamental dalam. Sebab dia cerita dalam ni fundamental dia. Boleh? Kita boleh cerita fundamental. As you know, saya boleh sembang pasal fundamental ni. Overnight index swap, pasal ni, semua. Tapi bila kita trade, kita tak gunakan itu sebagai sebab. Boleh? Kita tak gunakan itu sebagai sebab. Kita faham itu berlaku. Yang penting, yang menyebabkan ini berlaku adalah orang supply demand dalam market. Orang beli dan jual. Jadi kita akan tengok, lockdown dekat US, dekat Jepun. Itu menyebabkan GDP dia akan lebih rendah. Yes. Tapi bila kita tengok kepada chart, anda cuma tengok ini. Kalau tak, kita pening. Boleh lah. Kalau tak, kita pening. Ada kita nak tengok itu, ada kita nak tengok ini. Itu investor. Sebagai trader, anda cuma tengok apa yang penting dalam sistem anda. Apa yang penting dalam sistem anda? Yang penting dalam sistem anda adalah itu dia. Kita boleh ambil faktor fundamental, tapi jangan jadikan dia aku trade sebab itu. Itu payah. Kita jadikan dia sebagai latar belakang kepada the overall sentiment. Saya masuk sebab ini berlaku, dinamik ini berlaku, dan price sampai dekat level yang saya tunggu, pattern yang saya identify, itu yang saya trade. Itu sistem. Boleh? Okay. So, apa yang kita nampak? JPY kuat, USD JPY adalah sama dengan JPY yang lain, tetapi magnitude pair JPY yang lain adalah lebih kuat daripada USD JPY. So, kita dalam keadaan ini. Sama arah, cumanya dia lebih kuat, XXX JPY lebih rendah daripada USD JPY tadi.
So, dan kita nampak dia berada dalam sini. So, apa yang kita nak trade? Ini dan juga PP, JPY. NJ. Anda tunggu set up dia. Kalau dia dah jatuh, biar dia break out 1, 2, 3, masuk. Pastikan dia break out satu level. Kalau anda intraday, anda mungkin tengok H1 dan ke bawah. Kita try scan satu. GJ, okey. GJ kita tahu dia ada lower low sequence. Kita tengok GJ. Okey, GJ. Kita ambil cat kosong lah. Tak perlu ada ni. Tak perlu ada ni. Tak perlu ada nombor-nombor. Okey. Buat benda ni je. Anda tengok high, ambil yang high je. Lepas tu anda tengok lekuk pertama, ni lekuk pertama dia. Lepas tu atas. Kenapa tak sini? Kita nampak dia ada buat. Kita nampak, mata kita nampak dia kat atas kan. Simple. 1, 2. Ini lekuk bawah. Lepas tu ke mana dia ni? Bukan sini. Sini tak buat low. Jadi sini kan. Dan sekarang ni. Low. Okey. Jadi apa yang anda buat? Ini teknik 3 line ni. Ini teknik 3 line. Dalam paling asas. Lepas tu ada kira je ni. Ada tak 5 lekuk? Kalau anda kira ada. Ada lah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Saya kira macam tu je. Ya, asalkan dia buat low ni. Low, high, low, high, low. Lepas tu ada kira 3. 1, 2, 3. Ni anda boleh short. Ini wave. Ini wave dalam wave. Sebabnya kita ada lower low. Boleh? Anda tunggu dia naik. Anda tunggu dia naik dalam 3 wave. Nampak jelas. Dan di sinilah, ingat tak kita belajar connector? Ingat tak kita belajar connector? Wong, faham kan? Kita nampak 3 line. 1, 2, 3. Whatever. Yang membuat satu dalam satu channel. Kita nampak yang ini dalam satu channel. Kita nampak yang ini dalam satu channel. Satu channel. Okey. Dan kemudian dia break out. Dia break channel ini. Dia break channel ini. The moment dia break tu, anda tunggu. Kan? Tunggu apa? Tunggu dia break atas ini pula. Tunggu dia break atas ni pula. Tunggu dia break atas ni. Lepas tu anda tarik Fibo anda. Letak limit order. Letak limit order. Itu je. Jangan. Saya tahu. Kita tahu dia nak naik. Oh, saya masuk buy dahulu. Jangan. Saya cuba. Saya test alam. Saya test. 1,000 hilang. 1,000 hilang. $1,000 hilang. Test $25. Daripada berapa entry, 20 berapa entry, satu je TP. Lain tak stop loss dia BE. Aduh, saya cuba buat benda tu. Curi ayam sini, curi ayam sini. Hancur. Tak dapat kan? Jangan. Saya tahu. Bila kita buat jadi sell. Jangan curi ayam. Trade bila dia habis. Anda akan dapati dia ada reaksi. Itu je. Kalau anda trade curi ayam, memang kena curi ya. Kita tunggu dia punya Fibonacci. Lepas tu masuk. Kita dapat tempat entry, tempat stop loss, tempat TP, ambil daripada atas ni. Atas ini, bawah ini, dan kepada entry. Okey, kita dapatlah tempat entry, tempat TP kita. Itu je. Nampak? Tahu pun tu kan? Okey, simple kan? Buat benda simple. Saya tak buat benda pelik-pelik. Ini ada lower low. Jadi kita boleh trade. Kalau anda untuk intraday, bila bang? Atas ni, bukan di sini. Bukan di sini, ya? Bukan di sini. Sini tak. Anda tunggu atas tu. Faham? Tunggu dulu. Tunggu ni naik dulu. Dia turun bawah. Biar
Biar dia. Ada kira balik. Ada ni nampak macam baru 3 sebenarnya. Kalau nak force dia boleh jadi 5 kan. Itu je. Itu teknik 3 line. Ada try lah dia, ada curi ayam, hancur. Siapa yang try untuk semua lekuk ni untuk masuk, dia akan tahu apa saya maksudkan. Jangan trade dekat ekstrim sahaja. Habis 3 count, dia turun 3 wave, letakkan BE. The idea is benda ni. The idea is benda ni. The moment dia break out ni, market interested. Something, ada price action, ada price history baru. Orang, apa jadi ni? Kenapa? Kenapa dia jatuh ni? The idea is benda ni. Ini untuk intraday. The idea is benda ni. Okay. The moment dia buat dia punya retracement ni. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay. Dan Fibo dia. Anda akan dapati benda ni berulang. Anda akan dapati benda ni akan ada. Dia akan react daripada kotak ini. Dan kalau ada kita play out sikit ke apa, katalah kita ngam-ngam lah. Dia akan at least buat 3 wave. Sini decision point dia. Sini nanti decision point dia. Okay. Sini nanti decision point dia. Sama ada nak jatuh ataupun naik balik. Sebab itu 50% daripada ini, 50% daripada ni, 50% letakkan DE. Buat yang sama, berulang. Inilah teknik 3, 7, 11 yang saya ceritakan. Ini entry 3. Lepas tu kalau dia naik balik, kita akan tunggu selagi dia tak break out high dekat kawasan sini. Selagi dia tak break high ini, invalidation area, kita akan cari untuk short against invalidation area sini. Kat sini selalu kena kan. Nak masuk kat sini. Itulah dia. Okay. Sebab itu kita trade extreme area. Sebab ini kita akan against ini dahulu. Ini adalah invalidation yang pertama. Okay. Kalau nampak dekat GJ saya. Okay. Movement yang sekarang ni benda sama. Ni sekarang ni buat lower low. So ini maksudnya ini adalah confirm wave 2. The moment dia break ini confirm untuk wave 2. Ini complete. Okay? Saya biar atas ni nanti tengok balik. Okay? Market dynamic ni teknik yang abang tak. Ini kumpulan kita orang. Kita ada satu kumpulan, seperti saya ceritakan sebelum ni, Yahoo Messenger punya group. Tapi tak ada seorang yang claim dia sebagai teknik dia. Tak ada. Ada few variation dia. Sebab dalam tu kita orang ada, asalnya kita ada berapa orang? Asalnya kita orang ada 14 orang. But itu something yang kita orang buat tahun 2009. Seperti saya ceritakan sebelum ni, 2009, 2010. Sebab 2009 tu saya belajar fundamental. Dan saya cuba kaitkan fundamental dengan teknikal saya. Yang dalam tu, grup kita orang tu, grup wave. Seorang ni, saya Elliot. Seorang ni Gun. Seorang ni, ni. Dan saya belajar Wyckoff dalam tu. Saya Wyckoff lah sebenarnya. Untuk entry saya gunakan Wyckoff. Untuk wave, saya gunakan Elliot. Okay? Jadi apa yang jadi adalah kita orang nampak benda-benda yang dalam fundamental ni, contohnya yen kuat, indeks tak boleh kuat. Dan kita nampak price cycle ni tadi. Kalau Google tak akan jumpa. Saya tak tahu anda jumpa benda lain, saya tak tahu. Ya. Kalau Google mungkin, kalau sebabnya ada few dalam tu yang pernah sama dengan saya dan diorang buat grup. Dan diorang mungkin charge lah.
Dia orang charge kan. Saya bagi free je. XM bayar saya share kepada anda. Kan? Anda takkan dapat benda ni free. Seriously. Untuk lukisan macam ni, anda takkan dapat free kat mana-mana. Yang complete sampai weekly, boleh bagi kepada saya. Mana website yang ada bagi free yang macam ni, daripada weekly sampai ke H1. Carilah mana pun. Anda tak akan jumpa. Kalau dia orang nak share pun, dia akan share benda macam ni. Dia akan share H1 dan dia akan cover yang hujung ni tau. C ni, yang B ni kan, dia akan cover macam ni. Dia tak nak tunjuk itu B. So kalau orang yang buat wave, dia tahu, oh ini B. Maksudnya ada C, ada A kan. Dia boleh tengok, oh kat mana aku nak lukis ni. Dan ini degree dia. Dan dia boleh lukis yang lain dengan tengok yang hujung. Saya lukis dalam Facebook saat ni. Iyalah. Pandai kau kan. Dalam Facebook saya pun ada. Tapi anda ikut webinar, anda dapat yang terkini. Dalam Facebook, pagi tadi punya. Tadi sebelum webinar, saya kacau-kacau juga. Contohnya macam indeks. Okey, jadi cerita hari ni, kita ada yen dynamic. Kita ada USD yang kuat. Okay. Kita ada yen yang kuat. Dan yen lebih kuat daripada USD. Kita ada indeks yang lemah. Ini mana indeks kita? Indeks yang lemah. Dia naik. Itu retracement. Direct anda boleh kata, oh ini retracementnya. Betul? Sebabnya yen tadi masih kuat. Macam mana indeks nak kuat? Jadi apa nak check? Nampak? Ya? Euro USD. Euro JPY. Tengok Euro JPY. Ya? DJ dah dapat satu. Tunggu retracement. Dia ada buat lower low bagi ni. Ini dalam wave 3 ni. Ya? Mana lagi? Ini untuk intraday. Kalau anda swing, anda sepatutnya dah short daripada sini. Okey, Euro JPY pun ada lower low. Benda sama. Tunggu 3 wave ke atas, turun. Boleh? Ini untuk intraday. Untuk intraday. AUD JPY. Ada tak lower low? Ni ada lower low. Ini tak ada kan? AUD JPY tak ada lower low. Anda tak tengok. GJ ada lower low. Anda tengok. Ni lower low. Ni lower low. Nampak? Ni. Anda nak tengok time frame mana? 5 minit. Boleh. Kalau anda, dia tak ada time frame betul. Yang betulnya anda trade ikut satu sistem. Anda buat yang sama. Okay? Kita ada lower low. Maksudnya ada trend. Itu je. Ada trend. Ada lower trend. Mana harga bawah? Harga makin murah dah dia. Sama. Makin murah dah dia. Kau tak jual lagi. Sekarang makin murah. Orang nak jual. Boleh? Sama. Naik. Orang nak beli sebelum dia mahal. Benda sama. Jangan fikir cat. Fikir benda anda buat hari-hari. Benda sama. Tengok. GJ. Kita tengok GU. Ada tak lower low? Ini pun ada lower low. Ini pun anda boleh cari. 5 minute chart. 1 minute chart boleh. Tak ada masalah. Bagi saya tak ada cerita 1 minute. Sebab structure dia sama. Dia tak ada cerita H1, M1 apa. Bagi saya sebab structure dia sama. Sama tak? Cumanya kalau kita tengok M1 ni, kita duk tenung lah. Sebab duk tengok candle tutup. Sekejap nampak Madu Bozu. Sekejap nampak Ingafin. Sebab structure dia sama. Saya straight structure. Dan saya tak guna candlestick pun. Tapi saya tak letak candlestick. Contoh bagi saya, time frame ni tak penting pun. Yang penting adalah kepada level. Time frame ni cuma nak tengok kat mana dia. Itu je. Asalkan kalau intraday, H1 ke bawah. Sebab structure dia sama. Okay, kita ada lower low. Jadi kita tunggu 3 wave movement ke atas. Ya, ni ada 3 wave movement ke atas. Kita nampak, ini ada satu connector. Ni anda nampak satu connector. Jadi kita tunggu atas ni. 1, 2. Tunggu atas ni. Kalau ini breakout atas, kita tak masuk GU. Itu je. Tengok adakah A ni dia ada ni tak? Ada divergence tak? Tengok divergence.
RSI, kita tengok ada tak divergence. Okey, kita tengok sini. Tengok A. A ni ada sedikit divergence. Saya tak suka yang tu sedikit-sedikit tu. Biar dia nampak jelas. 618, 764. Mungkin price ni akan truncated dalam sini je, tak sampai ke atas. Sampai ke atas, tak sampai. Dah turn dah pun. Dah turn dah pun. Okey, kalau kita trade di lebih kecil lagi. 15 minit. Anda nampak ini ada lower low. Lower low kan. Anda tunggu dia naik ke atas. 3 ni. Dan short. Short itu je. Okey? Boleh? Simple kan? Dan macam mana anda come up with. Dan syaratnya buat benda sama dalam teknik anda. Jangan sekejap anda buat benda ni, sekejap buat benda tu. Itu payah. Sambil tu, saya ada few lagi sistem dalam yang saya test. Seorang trader, dia tak pakai satu teknik dan teknik tu sampai bila-bila. Tak. Apa saya buat adalah, ini sistem ini. Dan apa prestasi dia, dan dia sampai tak objektif saya. Selagi dia sampai objektif saya pakai dia. Ada 2 ataupun 3 lagi sistem yang saya tradekan juga tapi dalam demo account. Kalau expectancy dia naik, lebih bagus daripada yang sekarang, saya change dia, itu je. Ya. Maksudnya macam ni. Bila kita nak tengok dia trend tu, bila kita nak tengok dia ada ni, kalau dekat time frame ni, kita nampak simple. Kita nampak dia boleh buat satu channel. Kita nampak dia boleh buat satu channel. Ni antara dia lah. Ini kalau anda nak gunakan satu tool yang anda boleh guna pakai adalah menggunakan apa? Nama dia regression trend channel. Ni. Anda tarik daripada atas ni dan pergi ke bawah ni dan dia tak break. Dia tak break ke atas. Kalau dia nak break ke bawah. Ini nampaknya turun ke bawah. Ini dipanggil sebagai regression trend channel. Boleh lihat? Anda nampak dia dapat buat channel ni dan channel ni menurun ke bawah. Ini satu ni. Time tu anda boleh gunakan Bollinger Band. Bollinger Band. Kalau nak gunakan Bollinger Band. Kita nampak price banyak dekat lower BB. Bukan. USD JPY dikategorize sebagai JPY pair. Sebab JPY belakang. Kalau kita letakkan dia sebagai JPY USD, dia jadi dollar pair. Boleh kan? Satu saya tukarkan dia ni kepada, anda nampak ni. Yang ni semua USD pair kan? Yang putih ni adalah USD JPY. Sebab saya tak penting pun, saya nak tengok dia dengan ni je. Saya nak tengok pergerakan dia against dollar pair yang lain. Maksudnya ada dynamic yang lain. Iaitu kepada against itu bila dalam dollar dynamic, bila dia dalam dollar dynamic. Kita nak tengok USD JPY against dollar pair. Sebabnya kalau kita nampak USD JPY naik dan lain-lain dollar pair semua jatuh, kita tahu USD kuat. Betul tak? Simple tak? Kita tahu USD JPY ni naik, tapi AJ jatuh, NJ jatuh, EJ jatuh. Kita tahu USD yang kuat. Even dengan JPY yang tengah rancak pun dia kuat. Maksudnya USD kuat, confirm USD kuat. Jadi kalau itu berlaku, kita akan ada meriah. EU akan jatuh. Minggu lepas Rabu, ingat tak? Boleh? Itu guna dia. Confirm dia kuat. Kalau JPY kuat, tapi USD JPY pun masih naik, JPY pair lain semua jatuh, memang confirm USD kuat. Itu sebagai filter kita. Kan? Jadi kita tahu itu bukan JPY punya ni. Itu adalah USD punya kekuatan. USD punya kekuatan. Dan kalau pada masa yang sama, tidak ada saham yang jatuh, anda masuklah AU jatuh. MU jatuh. UCAP naik. Terus direct kan, benda-benda tu direct kan kepala kita. EU jatuh, GU jatuh. Memang USD kuat.
Terlepas peluang itu, tengok kepada JPY pair pula. AJ, NJ, tu benda-benda dia. Okey? Okey, jadi simple analysis, simple, dan saya letakkan grafik-grafik ni untuk kita nak tahu kita kat mana. Bulan 5 ni, pertengahan bulan 5 sehingga ke hujung bulan 6, sehingga hujung bulan pertengahan bulan 5 sampai ke hujung bulan 5, saya akan letakkan yang lebih komplit kepada anda, tapi hopefully by sehingga masa tu, sehingga pertengahan bulan depan ni, saya rasa semua akan lebih well versed, dah faham benda ni. Macam mana kita analisa market. Simple kan? Ada tengok benda 3 ni, kalau untuk intraday, kalau tengok 3 ni, mana kita? Ini naik. Alamak, dah turn around market. AU aku habis. Tengok dulu. Tengok kepada JPY pair. Oh, JPY masih jatuh. Tak dapat. Tengok USD. USD masih kuat. Ini retracement. Itu je. Kalau dia dah naik. Sebelum dia ni naik, ini kena gerak dulu. Ini kena confirmkan pergerakan dia. Boleh? Simple? Kita dah sampai satu tahap di mana saya letakkan dia apa yang anda nampak. Okey, kalau kita nak cerita interest rate naik, oh ini turun, minyak turun, habis switch off. Kita tak nampak dia dekat chart. Kan? Ni kita direct, ini berlaku. Dan kita tunjukkan dekat chart, memang dia jatuh. Boleh dengar? Memang dia jatuh. Macam mana kita nak enter? Bila ada lower low ataupun higher high kepada pair yang kita nak trade. Dan kita tahu itu incomplete. Dia ada lagi kaki dia ke bawah. Tarik Fibo expansion, nampak dia tak habis. Tunggu 3 wave ke atas, trade. Ada stop loss, ada TP. Kira anda punya lot sizing. Ikut position size. Ikut je. Bila nak naikkan, bila nak turunkan, core capital protection. Pakai benda tu. Ulang benda sama. Market nak jatuh minyak ke apa, dia tak ada set up dalam sistem saya tak ada set up. Minyak. Mana minyak? Minyak saya buat 2 untuk anda. Kita ada kontrak ini tadi. Kontrak ini. Iaitu untuk Jun. Sebab saya kena tunjukkan apa dekat XM. Okey, dekat XM kita ada Jun kontrak. Seperti saya tunjukkan tadi. Ini adalah untuk kontrak ini. Okey. Beza dia satu mini kontrak. Maksudnya, bila mini kontrak, satu lot anda beli 10 barrel. 10 barrel. Katalah ini tadi pada harga $21. $21. Jadi kalau anda beli 10 barrel, anda beli 210. Anda perlukan duit $210. Faham? Tapi ingat, margin requirement dekat XM untuk ini adalah 50%. Dia tak masuk leverage. Margin sentiasa 50%. Maksudnya, anda kena ada, kalau nak masuk satu lot mini, anda kena ada 420. Kalau price tu reverse sampai ke kosong, baru anda hilang duit. Kalau anda nak buy and hold, ingat, dekat XM, ini kontrak futures. Jadi, pada berapa hari bulan? Pada 25 hari bulan, 25 hari bulan holiday. Option stock trading 16. Ini adalah pada 21 hari bulan. Dia akan expire. Dia akan roll over kepada kontrak lain. Anda tak dapat nak trade dia dah. Harga oil futures mana dia negatif? Mana dia negatif? Dekat chart kita negatif tak, Abang? Dekat chart broker yang anda trade. Pergi tengok dekat chart broker yang anda trade, dia negatif tak? Bukannya chart dekat TradingView, bukan chart dekat investing.com. Tahu? Dapat enter tak? Dapat enter tak?
Try tengok. Broker yang anda guna tak dapat enter. Dia tak dapat. Try enter 0.01. Dia tak dapat enter. Dia dah tukar kepada kontrak bulan lain. Itu kontrak lama, kontrak yang dah expired. Dia tak expired lagi malam ni, tapi dia broker tak akan bagi yang negatif ni. Dia tak akan. Kalau macam tu kita enter long kan, broker bayar kita. Sebabnya harga negatif. Macam mana tu? 0.01 sen kan? Sedap kan? Tak, dia tak ada. Kalau dekat XM, dia dah start June kontrak. Kalau June kontrak, kita tengah tengok ini price dia. Anda tengah tengok 20.92. Anda tengah tengok price ini. Okay? Some broker dia bagi lain, kontrak lain. Contohnya macam dia bagi continuous contract ni, dia bagi CL2. Dia akan bagi kontrak ni. Dia akan bagi kontrak ni. CL2. Ini based on kepada Jun punya. Jadi dia high sikit. Accumulation pada kontrak Jun dan juga kontrak ke depan ni. Okey. Boleh? Ada sebarang soalan untuk hari ini? Untuk hari ini sekali lagi kita ada pagi tadi Governor O daripada New Zealand. RBNZ. Tak terfikir pula dia boleh sebut benda tu. Dan selepas statement dia ada nampak New Zealand dollar jatuh. Dia kata benda ni. Basically dia sebut benda ni lah. RBNZ akan beli bond direct daripada kerajaan. Monetize. Maksudnya dia bagi hutang kepada kerajaan. Itu tak bagus. Itu boleh menyebabkan orang tengok, dahsyat. Dia boleh print duit Jepun. Faham tak? Duit pokok pisang. Lebih kurang macam tu. Macam Fed, macam ECB, dia orang beli tu daripada market, daripada repo operation. Okey? Tapi kalau dia kata direct bagi kepada ni, itu yang ni menyebabkan New Zealand dollar pagi tadi buat terkejutan. Sebab komen daripada tadi. Tak kejut juga saya bila baca benda tu. Ni, tu yang saya nampak New Zealand dollar ni. New Zealand dollar. Okay, ada nampak NJ semua, even kepada AUD NZD pun naik. AUD NZD naik, sedangkan AUD lebih lemah. Tapi disebabkan oleh komen tadi adalah tak cantik. Okay, tapi structure ini structure ke bawah, jangan long dia. Ini masih lagi longer time frame, ini masih structure ke bawah. Ini masih lagi structure ke bawah. Belum masa untuk long. Dia habis count dia. Ini ada lower low. Ini lower low ni. Lower low kan. Ini short, bukannya long. Dan price nampaknya dah mula membuat, dijangka mula membuat satu channel. Dan itu maksudnya trending. Okey, kita go kepada saham yang kita nampak Nikkei untuk intraday sedang melakukan tak ke mana, it's heading up. Saya tak tahu whether 4 ni dah habis ke tak, but next is still up. We could have 5 ni habis kat sini. If 5 ni habis kat sini, kita cuma dapat confirmkan dia the moment dia break ke bawah. Okay. Untuk DAX tak ada ke mana. We are waiting for completion untuk wave 2. Ini tak ada apa-apa. Jangan trade yang macam ni. Don't. Jangan trade lekuk-lekuk ni. Habis retracement dia. Dia membuat higher high, habis retracement dia, masuk. Jangan tangkap sini, jangan. Payah. IBEX menunjukkan movement ke bawah. FTSE 100 masih lagi, whether we have 4 ni habis kat sini or ini masih lagi ada extension ke atas. Anda tak trade yang ini. YM pun sama dengan S&P 500. Okay, so
apa yang kita nampak peluang hari ini adalah pair yen. Yang lain-lain ni saya tak nampak. Gold masih ada kat atas. Still ada ni kat atas. But we are ending with 5. So we might see gold ni akan retest. Saya tunggu yang ini. Saya tak masuk ke sini. Saya tunggu yang 2 ni. Lama lagi, tak tahu bila. Jauh lagi. Saya tunggu wave 2 tu. Biar masuk dan lupakan dia. Saya tak berapa gemar nak masuk untuk gold long. Sebabnya silver, structure dia menunjukkan dia dah habis wave 4. Satu, saya tak berapa gemar nak masuk gold ni. Wave 4 masuk wave 5. Sebab kita tahu ini tak ada momentum. Jadi saya tak berapa gemar untuk long gold sekarang. FCDO tak. Dollar index. Dollar index, we still waiting for that dollar dynamic. Sekiranya USD JPY break, then that this will happen. Ini akan rally. Ini akan jadi sideway. Euro USD ke bawah, GBP USD ke bawah, U-Shave ke atas. Kita ada AUD USD sedang meneruskan pergerakan ke bawah. New Zealand dollar USD pun sama. New Zealand dollar yang teruk hari ni. UCAD a bit more, saya tunggu ke bawah lagi untuk long. Tapi kalau ini dah melakukan higher high, that setup will not happen. If not pun dia break ini, dan kita tunggu di sini nanti untuk long. Ini mungkin ke atas ni nanti. Jangan masuk lekuk ni. Susah trade. USD JPY sideway, Euro JPY ke bawah, GDP JPY ke bawah, AUD JPY lower low sequence, AUD JPY tak ada lower low sequence. Tunggu dia buat low 5 wave. 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5 low. Lepas tu ada tunggu 3 wave baru short. CAD JPY pun sama. 1, 2, 3, 4, 5 lower low. Tunggu 1, 2, 3 baru short. NZD JPY pun sama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nampak? Ni Tapi ini tak ada lower low. Ini tak ada lower low. Ini tak dapat ambil sini. Ini sebahagian daripada cerita ni. Ini tak ada lower low. Kalau ini break bawah ini, kalau ini tadi, kalau ini melakukan pergerakan ni. 1, 2, 3, 4, 5 break. Dan 1, 2, 3 saya short. Cerita dia tak. Ini cuma habis atas ini. Dia tak sampai bawah tu. Jadi tak ada dalam saya punya kamus tu nak masuk dia. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Lepas tu kita ada retracement 3. 1, 2, 3. Tengok yang 3 ni. Kat mana dia? Tengok. 1, 2, 3. Area ini. 1, 1, 6, 1, 8. Dan dia akan buat at least 3 wave move. 1, 2, 3. Sebelum price decide. Nampak? Benda tu berulang-ulang lah makin tau. Dah test kan lah. 1, 2, 3, lepas tu dia mati. Ini kita akan DE 50%. Kalau position masuk ke sini, anda dah DE. Saya tak masuk sebab dia tak buat lower low. Kalau dia buat lower low ni, saya masuk. Nampak tak? Benda tu berulang-ulang. Tak perlu pun tahu ABC 1, 2, 3, 4, 5 ni. Anda tahu dia buat lower low. Ada kira 5, lepas tu 3, lepas tu masuk. Waktu dia. Ajar, boleh ajar. Tak tahu elite wave, tak apa. Anda tahu kira je. Anda tahu kira, anda cukup sifat. Itu je. Simple. Why? Why saja. Follow je. Itu je. Ustaz, tak faham pasal elite wave, don't worry. Don't worry. Don't worry. Buat benda-benda tu je.
Tu tahu tahu Aisyah. Emoticon pun tahu. Dalam webinar pun guna emoticon. Sakit kepala sekejap. Okey. Yang lain-lain Euro AUD, Euro AUD, Euro GBP. Euro GBP at least ada nafas sikit tempat. Euro GBP ada nafas sikit. Kalau ini break, then kita akan ada wave 5 yang habis kat sini. Maksudnya 4 ni kat sini dan 5 ni habis. Ini jadi 1, 2 dan kita dah permulaan wave 3. Selagi dia tak break, saya tak tandakan. Nanti ada webinar. Kita hari ni pun webinar pasal market dynamic. Okey, kita break dulu. Dah 3-6 minit. Semua nganga dengar je. Okey, GA dah mulakan move ke atas. Kita anggap ini habis. Ini ada lower low. Tapi kalau count dia, ini adalah wave 4. So, we are starting to move to completekan wave 5 untuk GA dan GBP NZD. Okey, kita break dahulu dan kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sok dengar. Okey, but every webinar selepas yang 8 tu kan, 9, 10, 11, 12,
kita cerita pasal market dynamic ni. Dan start daripada Khamis ni, sebabnya kita dah start untuk webinar bagi kalau anda tengok bulan ni, kita dah start webinar Ramadan. Okay, kita dah start webinar Ramadan. Ramadan webinar. Jadi kita cuma analisa market dan kita ada 1 jam. Jadi kita akan buat yang kita buat ni setiap webinar. Yang sekarang ni kita buat. Kita akan tengok kepada satu-satu dinamik sepanjang bulan puasa ni sehinggalah bulan Mei. Dan ini perancangan saya. Selepas daripada raya tu, kita akan tengok satu-satu dinamik ni. Kita akan tengok satu-satu dinamik ni dan saya akan cuba untuk bagi anda fahamlah dia. Tengok, oh ini je, ni sekarang ni yen. Ini sekarang ni USD. Ya. Dah tak perlu benda ni dah nanti. Mula-mula mungkin perlu lah. Lama-lama tak perlu dah. Alah, ini aku tahu ni. Ni lebih kurang macam tu lah. Kita nak tengok kat apa jadi kita tunggu. Boleh? Kalau pergerakan ini, bila kita nak trade dia? Tu soalan dia. Kalau kita tahu dinamik ni, dan katalah kita katakan tadi, kita kata AU akan kuat. AU akan lemah. Masa dinamik tu berlaku, adakah dia membuat lower low? Jadi kalau masa dinamik tu berlaku, dia membuat lower low, maksudnya dinamik ni mempunyai impact kepada price. Masa tu ada tunggu retracement. Tak apa, esok tak apa, lusa pun tak apa. Sebabnya kita ada price history yang baru. Market dah bertukar bang, tak ada. Kalau anda melihat lower low, trade, apa syarat dia? Trade price action. Trade market structure. Ingat yang tu. Trade price action. Ada price history yang baru. Ini caranya anda plan trade anda. Boleh? Jadi anda masuk bersebab. Anda masuk ada level. Jangan buka chart tekan. Buka chart nampak saja entry, tekan. Jangan buat benda tu sebab anda tak akan ada satu teknik. Ada teknik pun tak ikut. Jangan buat benda tu. Ni AU jatuh ni tekan. Turun satu candle tekan. Berapa kali yang anda buat tekan tu dia naik balik? Berapa kali kena macam tu? Selalu kan? Tekan dia naik. Kalau tak dia turun. Cantik dia turun, kita tekan dia naik. Siapa salah? Waktu tu siapa salah? Yahudi salah. Kalau tak Yahudi, Trump. Kalau tak Trump, siapa? Semua orang lain salah. Yang tekan kita. Fikirkan. Ada Kamil. Ingat tidur lagi, kucing. Sendiri. Memang kita dia kucing salah, Trump salah. Aku tak perasan ada news. Tak dapat. Senyap pula kau hari ni Kamil. dah tengah merenung candle minyak. Kalaulah aku beli tadi. Lapar. Dah puas ni puasa ganti ke apa? Lapar siang-siang. Okey, boleh faham? Belum makan, minum susu. Dahsyat anak mak. Okey, jadi inilah yang kita buat dalam dagangan kita. Kita respon kepada satu plan dagangan. Bila kita trade, ni yang selalu. Kalau tak muka tengah macam ni, muka yang macam ni kan. Ni antara dia tengah profit ataupun dia tengah sebut kalaulah aku masuk tadi. Ni kalau. Ini dia tengah profit ataupun kalau. Tapi yang banyak kali je ni. Yang banyak kali je. Ini tengah, kenapalah aku enter atas sana tadi? Ni. Ini pula. Oh, kau dah masuk tak bagi tahu aku. Ni geram. Cerita dia, janganlah. Trade kepada sistem anda. First, investor dahulu. Apa dimaksudkan dengan investor dahulu, trader second? Maksudnya kita ni retail trader. Anda bukan bekerja sebagai trader. Faham tak? Kalau tak entry tu anda boleh makan lagi. Faham? Kebanyakan kita ni adalah part-time trader. Kalau anda full-time trader, maybe lah anda professional trader. Tapi cerita dia, you can choose whether to enter atau tak. Kalau anda bekerja sebagai trader, turun kerja, 3 bulan tak enter, boleh kena buang kerja tu, faham?
Dia datang, dia main Bloomberg. dia main Reuters, dia main Bloomberg. Lepas tu dia letakkan, ada Facebook tak ada lah. Dia main Bloomberg, cantik ni. Oh, ni aku tahu ni naik. Lepas dia tak enter. Itu institution trader. Dia kena enter. Masalahnya bila kita sebagai retail trader buat apa yang institution trader buat. Iaitu cuba nak enter setiap masa. Jangan. Tak perlu. Tak perlu. Bukannya tak makan. Bukannya kena buang kerja. Kan? Fikirkan benda tu. Masalahnya, trading ni dia, bila kita takut terlepas entry, orang semua cerita minyak, aku nak enter, set up tak ada, kita pun enter, dan kadang-kadang benda tu jadi kan. Kita akan ingat daripada 10 kali, sekali tu yang manis, yang kena. Kita akan ingat yang tu, kita tagih pada yang tu. Masuk sekali lagi, kena lagi, tapi 8 kali lagi dia tak jadi. Berapa kali anda kena benda tu? Selalu kan? Selalu tak kena macam tu. Tengok-tengok kan. Tadi nak buy. Tengok kat Facebook, master ni kata sell. Ikut webinar Zul kata sell. Lepas tu, enter sell. Lepas tu, yang buy anda tadi betul rugi. Aku tahu dah berapa kali dah. Yeah? Let me assure you. Saya pun tak tahu. Saya tak tahu. Dia nak naik ke, dia nak turun. Saya tak tahu. Saya jujur dengan anda. Apa yang saya buat, cuma saya kepada sistem saya kata ini buy dekat sini, ini sell dekat sini, dan saya ikut dia. Itu je. Saya jangan pandai trade. Anda disiplin ikut SOP. Jangan pandai trade. Yang kita buat, kita ada trade plan. Jangan masuk market, main buka chart, tekan. Ini macam dah masuk ni. Main dah masuk. Bila kita tanya mana trade plan dia, ada mana dalam otak dia. Percayalah, selagi anda buat benda tu dalam otak anda, dia akan selalu tipu anda. Siapa yang tipu kita? Kita sendiri. Ni dah sampai kat sini, dia sampai kat sini. Kita masuk tadi sebab tak ada. Lepas tu, aku miss out. Berapa kali benda tu? Tuliskan. Kalau tak nak tulis, ambil phone anda, 2 minit video. 2 minit. Aku nak masuk benda ni. Kenapa aku masuk? Bagi tahu kepada diri anda. Besok tengok balik. Itu caranya anda menyimpan trading journal. Phone saya penuh. Saya sendiri bercakap. Dah lah, dia webinar. Kadang-kadang wife tanya, ada webinar lagi ke malam? Nak enter? Nak share? Share video. Dia yang tulis jurnal. Berapa orang yang tulis jurnal? Saya tak, yang saya kenal, yang saya tahu kan, antaranya Izwan tadi. Izwan Syariza. Siapa lain? Tak ramai yang saya tahu simpan jurnal. Dia orang ni pernah hantar kepada saya. Saya tahu, saya pernah tengok jurnal dia. Tapi lama-lama berapa orang yang disiplin nak buat dia? Payah. What you do is, anda gunakan phone anda buat video ni. Tengok balik hujung minggu ataupun besok. Lepas tu, kalau anda ada idea lain, trend lain, buat. Format tu pakai apa? Pakai format. Format tu simple kan? Simple dan senang nak ikut. Kan? Jadi bentuk pemahaman pasaran anda, Wan, ini benda yang saya mula ceritakan tahun ini. Ini cumulatif kepada semua fundamental, sentiment, technical dan intermarket. Ini cumulatif dia. Satu model kepada pasaran di mana kita memahami benda ni. Kalau kita nak lihat benda-benda ni, dia adalah satu benda yang makro, iaitu kepada fundamental dan sentiment. Okay, fundamental ni kita boleh ada price parity lah, behavioral lah, apalah dia punya purchasing power parity lah. Itu fundamental. Okay, kita ada kuantitatif, kualitatif analysis. Next, kita lihat kepada sentiment. Bila kita nak trade, you need to look at price. But the thing is, dalam analisa, digunakan untuk trading, dia tak sama dengan analisa untuk melabur. Okay? Let me get that to you first. Sebabnya, kalau anda trade currency, faktor supply dan demand dia
tak sama macam saham, tak sama macam komoditi. Ya? Kalau kita nak kata daripada sudut supply, jumlah kredit, berapa jumlah dia? Kalau satu bank ni jumlah kredit dia banyak, satu negara tu jumlah kredit dia banyak, ya, mata wang dia mesti lemah lah. Kenapa USD kuat? Nampak? Jadi dia tak supply demand macam yang kita faham kepada saham. Saya masuk currency market dengan minda sebagai trader saham, kalau nak tahu. Saya bermula daripada saham dengan minda sebagai saham tahun 2006. Okay? Dan cuba untuk memahami kuantitatif itu tahun 2009. Cuba untuk memahami fundamental daripada sudut saham, apply kepada currency. Cerita dia tak nampak. Tak dapat. Sebabnya kita nak trade dia, kita tak akan nampak dia. Faktor supply demand dalam currency tak sama dengan apa yang kita nampak dekat market-market lain. Dan di sinilah apa yang saya buat adalah satu model pasaran berdasarkan kesemua ini. Kesemua ini saya satukan dalam satu model. Ya? Dan saya present kepada anda dengan cara yang paling mudah, iaitu melihat kepada market dynamics. Okey, di mana kita melihat kepada action dalam fundamental ni. Ini tak tahu pun tak apa. Tak tahu pun tak apa. Sebabnya bila kita trade, dia kepada chart. So whatever presented dekat chart, kalau ikut Dow, whatever you see in the chart, it is everything there. Dah semua dah ada kat situ. Yeah. Itu mungkin terlalu makro, terlalu generalize, itu efficient market hypothesis lah. I don't really subscribe kepada dia. Apa yang saya buat adalah something yang dipanggil sebagai market dynamic, di mana saya melihat market sebagai satu badan. Dan setiap segmen dalam market mempunyai kaitan, di mana kita akan lihat kepada intermarket correlation, simple, index, commodity, USD dan JPY. Kita akan lihat kepada price level correlation. Contohnya, kita tahu CAD JPY, dia punya cycle, super cycle dia tak habis lagi. Selagi ini tak habis, kita tahu JPY masih ada kekuatan. Kalau JPY ada kekuatan, saham tu nak betul-betul kuat, tak dapat. Okey, kita mungkin akan ada saham yang kuat, lepas tu dia sideways. Sebab itu kalau tanya saya, berdasarkan market dynamic, this won't happen. Tapi berdasarkan Elliott wave, this will happen. Ini jangkaan saya. Kalau kita tengok kepada gambaran besar, ya, kita akan ada bila ini habis nanti. Bila ini habis nanti, wave 4 ni nanti, sini nanti, ini nanti, ini akan menjadi triangle. Ini akan menjadi triangle. Ini akan jadi macam ni. Sebenarnya. Ini akan menjadi satu triangle. Kalau tanya saya, berdasarkan market dynamic, ya, ini akan ada correction. Ini akan jadi nanti. Kita akan ada yang lebih lama, sideway yang lama lah. Kita akan ada sideway yang lama kat sini. Di mana sini akan jadi A, B, C, D dan E semua naik. Dan ini akan mengambil masa 2 tahun lebih. Ini berdasarkan market dynamic. Ya. Kita lihat kaitan dia dengan contohnya macam CAD JPY, AUD JPY, NZD JPY yang ada lower low. Maksudnya yen ni masih kuat. Tapi cerita dia, sentimen dah positif, currency saham tak dapat naik. Sebabnya yen tu mahal. Di sinilah saya menggunakan benda-benda market dynamic ni untuk lihat ke depan. Kita lihat kepada price level correlation, kita lihat kepada korelasi di antara security serta momentum. Sebab yen tu adalah impulsif. Kalau kita tengok yen CAD JPY ni maksud saya, kalau anda tengok CAD JPY,
kita tengok USD, kita tengok kepada JPY pair, unit JPY, di time frame besar, di weekly, kita masih ada movement ini. Kita masih ada movement ini. Cap JPY, kita masih ada movement ini ke bawah. Faham maksud saya? Kita masih ada movement ini ke bawah. Ya, ingat, bila wave 2, apa sifat wave 2? Kamil, apa sifat wave 2? Ajak, apa sifat wave 2? Sharp correction. Sharp correction. Alif, boleh? Sharp correction, dan dia adalah at least dalam satu retracement yang besar. So ini adalah wave 2 ataupun wave B. A ataupun B. B, A dia 2 ataupun wave B. B dan 2 sama sharp. Kita tak tahu. Ini apa menunjukkan bahawa apa kita akan ada retracement yang ini retracement. Anda nak kata dia sebagai trend tak dapat. Ini retracement move. Okey. Jadi itu kita tengok ke depan untuk yang lain-lain. Ini analisa yang besar sikitlah kepada weekly. Okey. Jadi kita dapat dan tiga faktor ni saya kumpulkan bersama, dan itulah yang membentuk market dynamic. Dan ini bukannya cerita hari ini, buat hari ini kita dapat teknik. Tak. Ini adalah something yang kita orang develop selama 2 tahun setengah. Kita back test, kita tengok kepada market dan kita forward test. Cuba, dan kita nampak correlation dia. Bukan untuk trading, kita nampak correlation dia. Trading guna teknik anda. Guna teknik anda. Kita dapat arah, apa nak trade, kita cari area kita. Gunakan teknik anda. Anda tak faham 3711, tak apa, pakai teknik anda. Yang penting anda tahu which currency. Apa nak trade, arah dia ke mana. Teknik pakai teknik anda. Okay? Correlation di antara ni, kita lihat kepada kaitan di antara different market. Different market. Jadi malam tadi, kita ada 2 pasaran ni yang jatuh. Di mana CL, minyak jatuh. Okay? Minyak jatuh. Apa impact dia kepada currency? Apa impact dia kepada capital market? Faham? Minyak jatuh dan kita tahu ini akan kalau kontrak nanti bulan depan punya kontrak expired tengah bulan depan, masih cerita sama, tak ada demand, orang tak hold kontrak yang hujung-hujung, dia orang akan dump balik dalam market macam malam tadi. Kita akan ada pasaran saham yang jatuh, currency, saham jatuh, yen. Nampak impact dia? Yes. Bukan setakat saham syarikat-syarikat minyak, Vivi. Anda kena tahu, kena faham, bila kita berdagang, kita satu syarikat mengeluar barang, kita nak harga naik. Betul? Kita nak harga naik. Kita perlukan inflation. Betul? Kita perlukan inflation. Sebabnya kalau tak, perolehan syarikat kita akan tak naik. Kos makin naik, kita perlukan inflation. The moment minyak ni jatuh, antara yang banyak kita belanja adalah kos pengangkutan. Faham? Sebab itu orang tengok pada minyak ni. Kalau minyak ni continue jatuh, inflation jatuh, Sebab itu saya tengok gold ni, sebab itu saya kata gold bukannya masa untuk anda long ni, belum. Gold akan buat satu pullback. Because of minyak tadi. Gold akan buat satu pullback. Yes, we might see whatever happen dalam selepas ini, apa yang berlaku selepas ni, selepas 2010. Tengok ni. Apa yang berlaku 2010, kita ada kerajaan, central bank yang buat QE, kerajaan letakkan stimulus package. Tengok apa jadi kepada inflation. Tengok ni, ini US. Apa jadi kepada inflation? Tengok inflation rate. Tengok 2009.
Ni kita tengok kepada ni. Inflation rate. Tengok 2009. 2009 nampak tak? Inflation jatuh. Inflation makin jatuh. Bawah 2%. Dia tengok kepada European Euro area. Ini negara-negara yang buat QE. Sekarang ni mana yang buat QE? Semua buat kan? Tengok inflation rate. Tengok inflation rate. Selepas 2010 naik dulu, lepas tu jatuh. Nampak? Ini masa dibuat QE. Barulah naik balik ekonomi. Nampak? Kita ada deflation berlaku ni. Dan ni bila dia jalankan QE dia, naik dia. Lepas tu dia stop QE dia, turun balik. Ya? Maksudnya, inflation berlaku bersama dengan growth. Sepatutnya, dia sepatutnya seiring. Dia sepatutnya berjalan seiring dengan growth. Dia sepatutnya berjalan seiring dengan growth. Masalahnya, dia tak jadi macam tu. Euro area, dia berjalan sekali dengan growth GDP. Sepatutnya. Dia berjalan sekali. Okay, nampak? Dia punya pergerakan. Bila growth jadi, of course, growth naik, orang lebih banyak duit, orang belanja dan inflation naik. Itu yang cuba dikawal oleh Central Bank supaya inflation tak terlalu tinggi dengan mengawal kredit. Bila dia kawal kredit, mengetatkan polisi supaya growth tu tak adalah terlebih sangat, supaya inflation tak terlalu lebih. Okay. So, pada waktu ni, kita dah masuk fasa, nak kata deflation, kita kena tengok whether recession tu berlaku. If recession berlaku, recession is followed by deflation. Boleh? Okay, sebab orang tak belanja. Recession, orang simpan duit, orang tak belanja, dan itu boleh menyebabkan deflation. Dan fikirkan mengenai kaitan di antara ni. Inilah masanya saya melihat kaitan di antara 4 benda ni. Di antara 4 benda ni. Dan kita melihat kepada yang kita ceritakan sebelum ni, di mana kita ada dinamik. Dalam keadaan biasa, kita ada fixed dynamic, di mana dalam keadaan ini kita akan ada saham yang naik, USD JPY sideways ke arah ke atas, JPY pair akan jatuh. Ini dalam keadaan biasa. Itu fixed dynamic. Ini fixed dynamic. Indeks menaik, JPY pair menaik, dan dollar pair akan menaik. Lower USD ini, dollar pair akan menaik. Kita akan ada USD index yang sideways ke bawah, sideways to higher untuk USD JPY. Ya. Dan kita akan ada pecahan-pecahan dia. Dan apa yang kita nampak adalah yen pair bergerak sama dengan dollar pair. Maksudnya kalau yen pair menaik, dollar pair pun menaik. Dollar pair ni adalah XXX USD. Yen pair XXX JPY. Okay? Dan syaratnya kita kena ada USD JPY sideways dalam keadaan ini. Baru kita katakan dia dalam fixed dynamic. Kalau kita dapati USD JPY tiba-tiba kuat atau lemah, itu jadi lain. Nampak? Bagaimana kita nak bezakan dia fixed dynamic ataupun indices dynamic. USD JPY sideways, itu syarat dia. Okay. Kalau kita dapati USD JPY adalah sideways, tetapi pada masa yang sama yen pair bergerak lebih kuat, dan kita akan masuk kepada dolar kita akan masuk kepada AUD JPY yang kuat dan lain-lain. Ni. Okey. Next, kita lihat kepada ni kita kena bandingkan. Adakah dollar pair yang lead ataupun yen pair yang lead? Kalau kita dapati yen pair sideways macam ni, dollar pair naik macam ni, anda akan dapati EU akan naik.
EJ naik tapi tak naik macam EU. Boleh? Ini contoh dia. Ya. Bila kita nak trade EU tu, alamak sekali lagi, kita nampak dollar pair ni, okay, kita nampak dollar pair kat sini, dia naik lebih. Dia naik. Maksudnya USD ni lemah. Ha. Ini USD ke belakang. Kalau ni naik, semua naik, USD ni lemah. Boleh? Tapi pada masa yang sama kita nampak UJ tu sideways. UJ yang putih ni. Dan kita nampak untuk JPY pair, dia naik juga tapi tak naik kuat sangat. Masa tu EU, AU, NU. Waktu tu. Boleh? Kalau itu berlaku, anda tak trade JPY pair, anda trade USD pair pada waktu itu. Kalau ini berlaku. Bukannya saham naik terus fikir JPY pair. Okey, kita nak tengok JPY ke USD yang lead. Ingat yang tu je, JPY USD yang lead. JPY ataupun USD yang lead. Kalau kita ada USD yang lemah, USD yang lemah, kita masuk EU. Kan? Kita masuk EU. Apa jadi kepada CAD banding dengan Euro? Kalau itu jadi. Apa jadi kepada Euro CAD? Kita ambil susah sikit. Apa jadi Euro CAD? Apa jadi Euro CAD? Naik ke turun? Kalau ini tengah berlaku. Euro CAD. Naik ke turun? Naik, tak turun. Sebab Kanada dolar ada kaitan dengan USD, negara jiran. Ini akan naik. Boleh? Boleh, Dek? Orang lain semua betul, Dek. Kau seorang salah, Dek. Orang lain semua betul. Okey? Negara jiran, Thailand jatuh. Boleh? Print out benda-benda ni. Jangan terus, dia turun, aku nak short. Bukan. Ada tunggu tempat dia. Tunggu dia buat higher high, low low, 3 wave move masuk. Lepas tu ikutlah. Itu je. Dan waktu dynamic tu berlaku, tengok. Try buat benda ni. Setiap kali anda nampak higher high ataupun lower low berlaku, tengok apa dynamic waktu tu. Kalau itu dynamic dia dan kita buat ni, anda tengok apa aku nak trade ni. Try buat benda tu. The recent higher high. Jangan yang higher high tahun lepas, tengok. The recent higher high, tengok. Apa ni? Tengok apa dynamic ni. Okay? Indices dynamic, simple. Ini adalah bilanya kita ada index kuat. Kita ada yen pair yang sideways atau dan apa ke atas. Dan kita akan tengok USD JPY lah. Kalau USD JPY dia ke atas, itu dia lebih sideways ke atas. Ini adalah indices dynamic. Sideways ke atas. Ini indices dynamic. Kita nampak indeks, semua indeks kuat. Dollar pair, dollar ni pun ke atas. USD sideways, USD index ke tepi, ke kanan. Tapi USD JPY ke atas. Ini stronger USD. Pada waktu ni, anda tengok USD JPY, pada waktu ni, kalau ini berlaku, kita pula, indeks kuat, minyak ada permintaan, UCAD aku short. Tak, anda tak short minyak waktu tu. Anda tak short UCAD waktu tu. UCAD akan naik. Tengok UJ. Kalau UJ banding dengan CAD JPY, UJ lebih tinggi daripada CAD JPY, UCAD anda pergi long. Boleh? Jangan main sedap je. Indeks naik, minyak naik.
Oh, lepas tu, oh, UCAT aku nak short. Tak. Anda tengok dulu UJ, Anda tengok UJ ke mana. Kalau UJ lebih tinggi daripada CAT JPY, faham? USD lebih kuat daripada CAT pada waktu tu. Itu cross dynamic, tapi dia dalam indices dynamic, dia sama. Faham? Maksudnya USD lebih kuat daripada CAT pada waktu tu. Biarpun indeks kuat, biasanya indeks kuat com dollars kan. Anda nak tengok indeks, berapa kali anda kena? Indeks bagus, oh AUD JPY, AUD USD aku long. Tapi dia punya jatuh macam tak ada esok. Pernah kena? Anda kena tengok kat mana UJ. Satu UJ ni penting. Anda tengok UJ UJ dengan AJ. Itu cross dynamic tapi berlaku dalam indices dynamic. So cross dynamic dia berlaku dia anytime cross dynamic. Cross dynamic yang belakang sekali nanti. Yang ni process dynamic. Ini untuk anda filter. Yang ini untuk anda filter process dynamic. Okey. Sama. Chef JPY. Chef JPY sama dengan Euro JPY. Boleh bagi pandangan ni AUD CAT. Kenapa AUD CAT? Belum masa ni. Saya benda tak ada high, low, saya tak tengok langsung, Fifi. Saya tak tengok langsung. Dia tak ada apa-apa. AUD CAT kita ada benda sama. Ini adalah untuk indices. Okey. Ini untuk US dollar dynamic. US dollar dynamic, apa yang anda nak tengok adalah bila kita kata US dollar dynamic US dollar dia ada positif dengan negatif punya dynamic ya. Anda nak ini kita katakan US dollar dynamic bila kita nampak dollar pair USD JPY dia tak bergerak sama dengan dollar pair. Kalau kita tengok dekat dollar pair, ni dollar pair, kita nampak USD JPY ni tak bergerak sama. Dia naik, ni turun, dia naik. Itu dollar dynamic. Ataupun ini naik, dia turun. Itu negatif dollar dynamic. Indices dynamic? No, not usually strong USD. Tak semestinya. Betul tak semestinya. Tengok ini. Dia tak semestinya. Tak semestinya. Okey, tak semestinya. Tapi yang surenya kita ada yen yang lemah because of index. Kalau anda nampak macam semalam kan, indeks kuat, ya, tetapi JPY pair sideways, dia tak lemah. One of them will give up. Sama ada indeks jatuh ataupun JPY naik. Ataupun JPY pair tadi jatuh, antara dua. One will give up. Dia tak boleh divergence macam tu. Dia tak boleh divergence. Okey. Untuk US dollar, dia adalah positif. Anda tengok US dollar JPY against dollar pair. Maksudnya, anda tengok yang ni tadi. Yang ni tadi. Okey. Kalau ini tak selari, ini jatuh, yang putih ni naik. Kita tahu kita dalam US dollar dynamic. Tapi janganlah tengok waktu market tak ada liquidity. Market tak ada liquidity, anda tak nampak. Semalam everything was on minyak. Orang tak faham pun tak ke mana. Kita akan nampak currency pun dia bergerak tak ke mana. One of them will give up. Anda akan nampak bila itu divergence berlaku. One of them will give up. Dan kita nampak hari ni apa jadi? Dia ada transition period dia. Dia tak adalah terus, ini mesti sekarang. Tak. Kalau adalah benda macam tu, simple hidup kita. Swiss dia tu, ni tak. Tak ada macam tu. Okay. Dan kalau anda nampak, ni tadi. Ni adalah untuk nak tahu which dynamic. Boleh faham? Tengok USD JPY di mana. Itu dia punya cara. USD JPY lawan dengan dollar pair. Ataupun ini kena dia kena inverse. Baru kita ada US dollar dynamic.
Okay. Yen dinamik adalah kita ada yen yang kuat. Kita akan tengok USD JPY. Kalau USD JPY sama arah, sama kuat, kita akan ada US dollar yang sideways. Jadi kalau ini berlaku, apa yang jadi adalah kita akan tengok kepada contohnya AJ jatuh. NJ jatuh. Elakkan untuk trade USD pada waktu ni. Waktu ini, kita nampak UJ dan lain-lain J lebih kurang sama, elakkan untuk trade USD kalau dia sama magnitude. Sama magnitude ni maksudnya dia punya ni lebih kurang. Kalau kita tengok sekarang, dia sama magnitude tak? Tak sama kan? JPY pair lebih jatuh teruk kan? Lebih pengsan daripada USD JPY ni kan? Jadi kita berada dalam, ini adalah JPY punya ni kan? Jadi kita berada dalam ini. Kita berada dalam ni. Kita dalam sini sekarang ni. Same direction. USD JPY sama arah. Boleh? Dan kita dalam ni. Kita akan ada EU jatuh kan? Kita tengok. EU jatuh. Saya ingat lagi, saya terangkan benda ni kepada few orang, benda deja vu pula. teringat terangkan cerita ni kepada yang sama. Kita akan nampak EU jatuh. Ada magnitude, longitude dekat map. Nah, momentum dia lah, momentum. Bahasa charting dia magnitude. Boleh? Okey, anda akan dapati GU, anda akan dapati EJ, GJ, AJ, NJ, semua ni pengsan waktu ni. Tengok AJ. Anda akan dapati, ini tadi EU kan, anda tengok EJ, wah, dah ke mana ke EJ. EJ dah lagi pengsan. Sebab kita dalam yen ada ni. Faham? Boleh? Kita nampak pun benda ni kat channel. Bukannya seronok-seronok saya letak color-color. Seronok-seronok saya. Benda ni kita nampak dekat chart. Kita tunggu dia buat lower low kan. Ada lower low, kita tunggu dia punya, dia break out. Lepas tu tunggu dia punya retracement, 3 wave. Breakout 5 wave. Retracement 3 wave, ikut balik. Magnitude XY kuasa 2 atau XY kuasa 3. Kalau USD JPY inverse kita tahu, itu seperti ini berlaku, inilah masanya anda hari raya. Ini masanya hari raya, boleh? Kalau siapa yang guna teknik breakout, anda trade waktu ini. Ini bagi mereka pengamal trader breakout. Faham pengamal trader breakout? Ni dia breakout. Ni breakout. Breakout macam ni kan. Ni waktunya. Ni tekan entry. Ni waktu dia. Ni waktu dia. Ataupun guna stop order. Kalau stop order kena letak 10 pip ke atas. Ini jenis yang dia retrace macam ni. Retrace lepas tu dia naik balik. Kita pula tunggu bawah ni tidak sampai-sampai. Ini bagi mereka yang suka scalping. Ni waktu hari dia. Bila anda nampak USD JPY, dia tak selari. Anda akan dapati contohnya benda seperti EU, GU. Waktu tu best. Buy EU, sell EU. Tengok mana lah. Kalau apa dollar pair, contohnya macam ni, USD JPY ke bawah, AUD JPY ke atas, kan? Yen pula lebih-lebih macam ni, USD sideways macam ni, tapi dia lemah. Kita akan ada AJ akan naik, AU akan naik, Tapi AU punya kenaikan
tak banyak macam AJ punya kenaikan. Jadi kalau ada trade breakout, ada trade breakout AJ. Ataupun dia berlawan. Ni. UJ higher magnitude. Maksudnya UJ jatuh banyak. Dan lain-lain ni macam ni. Dan anda akan trade untuk long AU contohnya. Untuk long AU contohnya. Yen dynamic ni sebenarnya dia pun ada positif dan negatif. Sama macam USD. Tak apa, nanti ada nota lebih komplit daripada ni. Tunggu. Hujung bulan 5 kita habiskan ni. Saya pun naik boring lah cerita ni. Okey, crosses. AUD apa tadi? Apa tadi, Vivi? AUD CAD. AUD CAD. Okey, dia macam ni. Bila kita lihat satu pair tu cross, kita nampak satu cross. Contohnya macam AUD CAD. AUD CAD adalah terdiri daripada AUD dan CAD lah. Okey. Bila kita bercakap ni AUD CAD, kita bercakap mengenai AUD JPY. Jangan fikir dia selalu kita bercerita mengenai AUD USD darab dengan USD CAD kan. Itu kalau anda belajar untuk itu asas lah. Okey. Tengok dia daripada sudut JPY. Anda akan nampak benda lain. Ya. Ambil benda ni. AUD JPY bahagi dengan USD JPY, anda akan dapat harga AUD USD. Ini adalah AUD USD. Okey. USD JPY. Bahagi. Ini adalah sama dengan CAD CJ bagi dengan UJ. Okey. Okey, ini adalah anda kena tengok daripada sudut ini. Bila anda gunakan dynamic, anda tak dapat gunakan AUD CAD adalah AUD USD darab dengan 1 bahagi dengan USD CAD. Anda tak dapat gunakan kaedah ini. Ini tak ada guna pun. Ini kita dapat 2 pair. Yang ini anda akan dapat 1, 2, 3, 4, 5 pair. Ini anda dapat 2 pair. 3 lah campur jawapan dia AUD CAD. Okey. Apa yang anda nak tengok? Kalau anda tengok AUD CAD, anda nak tengok kalau anda long dia, kalau anda nak long dia, anda nak tengok AUD JPY uptrend, AJ uptrend dan CAD JPY downtrend. Tu yang anda nak tengok. Ataupun kalau ini uptrend tapi ini dalam wave 5. Boleh Vivi? Ini dalam nak masuk wave 3. Itu salah satu lagi kegunaan wave. Ini masuk daripada wave 2 kepada wave 3. Ini masuk wave 4 kepada wave 5. Ni correlation lah. Boleh? Masuk nota. Itu salah satu guna lah. Kalau kita nampak AUD JPY ataupun kita nampak AUD JPY lah kita boleh guna. AUD USD. Nak simple pun boleh. AUD USD dia nak masuk impulsive wave, terutamanya dia nak masuk wave 3. Okey, kita nampak UCAD dia jatuh, maksudnya CAD pun kuat, tapi dia jatuh dalam wave 5 ataupun dalam dia tengah buat correction A, B dan C. Dan correction tu adalah untuk kaki 4. Ini correction kaki 2. Dan kita tunggu habis dia, then anda akan dapati AUD CAD naik. Kalau kita nak long. Inverse kan dia kalau anda nak short. Boleh?
Itu market correlation daripada sudut price correlation. Tu kalau kita gunakan wave tu lah. Okey. Dengan perkembangan hari ini, cerita dia minyak tu kita tak dapat nak tengok dia untuk nak trade tau, sebab dia berada pada nowhere, tak ada zone apa-apa. Dia tak ada kat mana-mana. Minyak is, sebagai trader, kalau anda investor ada tengok minyak sekarang. Tapi sebagai trader, anda tak tengok minyak sekarang. Kita tak dapat gunakan dia untuk nak lihat kepada AUD CAD contohnya. Tak dapat. Dia tak dapat. Sebab minyak is somewhere yang kita tak dapat buat anything. Because it is dekat satu support area. Anytime, ini boleh bounce out. Anytime. Ini ada dekat dalam support. Kalau ingat tak yang kita tarik, kita punya ni, kita punya Fibo. Mana indikat? Kita berada dekat kawasan support. Ni dalam kawasan support. Ni extend ni. Silap extend. Ni extend. Saya tak suka nak kata dia extend, sebab kalau extend, takkan, saya susah, tak berani nak katakan takkan. Malam tadi dah jadi kan. Dia pergi kosong. Tapi jauh sangat lah. I don't really like nak masuk benda yang dah extended. Benda dah extended. Kalau nak dia daripada kawasan sini, sini kalau kita tarikkan dia, waktu tu anda boleh gunakan minyak. Sini, dan kita tahu dia kena habiskan satu. Kita baru break out sini. Waktu tu kan cantik. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5 macam ni. Ni kan nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Naik 3 dan kita turun. Tengok apa yang saya lukis betul ni. 1, 2, 3, 4, 5 dan untuk turun 3 wave. Masa kat tu berjalan kita nampak ini kan. Kita pun nampak breakout. Jadi ini adalah something yang kita boleh trade. Kalau kita pergi kat time frame kecil. Boleh? Jadi jangan gunakan minyak untuk saya nak long atau short Canada dollar pada waktu ni, sebabnya dia berada dekat support. Kalau dia baru break tu waktu tu price action. Takutnya dia naik. Dia berada dekat ni. So agak risk lah. Okay, faham? Okay. Jadi intermarket analysis, sequences analysis dan wave theory. Ni yang saya sebut tadi, wave 3, wave 5, correction 2, correction 4. Correction 2 adalah sharp correction. Correction 4 adalah lebih sideways. Yes, exactly. Okay, jadi sharp. Tapi kalau kita nak kata dia bounce balik, kita kena tengok dia dah bounce. Itu dia. Kita kena tengok, maksudnya dah bounce minyak ni kan. Dia dah buat high. Then baru kita dapat gunakan dia. Dan AUD CAD, what you want to see is dia buat high. Baru anda masuk. Biar nampak trend. Jangan cari pucuk akar. Biar nampak trend. Jangan cari pucuk akar. Teruk. Kita nampak betul. Biar dia buat trend. Ni sikit lagi ni. Tapi, kalau based on calculation saya, AUD CAD ni, kita akan ada satu penurunan dulu, unless ini break out. Ini, tengok. Ini adalah sebahagian daripada correction downtrend. Sebabnya, ini tak ada connector. Satu saya tak berapa gemar dia. Tengok ni, 4 hour ni. Connector dia tak berapa jelas. Either connector dia adalah ini ataupun sini. At the moment it looks more and more macam yang ini. Satu saya letakkan satu tu situ. At the moment it looks more and more macam ni. Tapi kita boleh je lukis ini jadi ini tau. Ni boleh jadi.
W, X, Y, X. Dia tunggu Z. Kalau ini, dia akan jadi sini. Dia akan jadi sini. W, X. Dia jadi lain. Dia lebih tinggi. Ya. Jadi saya tak apa-apa gemar. Setup ni saya tak apa-apa gemar. Faham? Tak apa-apa gemar dengan setup ni. Biar dia turun sekali lagi, dan barulah. Yang setup ni itu adalah apa yang kita akan lihat satu-satu ni dalam bulan puasa ni. Kita akan lihat kepada satu-satu sequence ni. Dan contohnya hari ni kita akan hari Khamis nanti kita akan tengok kepada yang general dulu. Lepas tu kita akan masuk kepada lebih spesifik. Ya? Setiap webinar satu-satu lah. Boleh? Okey. Dan rancangkan trade anda. Gunakan yang ini sebagai tool untuk anda merancang trade anda. Rancangkan, tulis apa yang anda nak trade dan apa, plankan trade anda berpandukan kepada teknikal. Untuk ni anda boleh gunakan fundamental sebagai nak faham apa yang jadi dan mengikut anda punya analisa, dan buat trade plan anda. Itu je. Buat dia berulang-ulang. Saya dah cerita benda ni kan. Saya rasa yang baru 3 kali webinar kan, hari-hari so cerita sama. Betul tak? Hampir sama. Ada benda exciting pun dia macam tak excited. Bukan apa. Minyak ialah exciting, tapi kita tak dapat nak trade dia sebab tak ada sell. Kalau kita melabur tu cerita lain. Dan buatkan jadual anda. Jangan jadikan trading ni macam kita bekerja. Buat jadual anda. Buat dia macam kita bisnes. Boleh? Disiplin. Buat sama. So orang bekerja dia tak disiplin. Dia nak curi ayam. Jangan curi ayam. Okay? Record keeping dan kepada video tadi, daily vlog. Buat video kat phone anda. Boleh? Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Yes, disiplin, amanah, fatanah. Buat benda berulang-ulang. Itu dia. Trading adalah mengenai risk management, mengenai disiplin, dan dia bukannya pasal tahu market. Kita tahu pasal sistem yang kita pakai, kita ikut. Don't worry about kita nak tahu semua pasal market. You won't. Saya dah kongsikan benda yang paling asas, paling simple untuk anda analisa. Dan apa kaedah yang saya rasa cukup simple. Tunggu break up 5 wave, kira macam mana kira lah. Kira 5 wave. Lepas tu tunggu 3 wave pullback. Tarik tibu. Boleh? Okey, jumpa lagi malam nanti. InsyaAllah Helmi pada jam 8, saya pada jam 9. Dan hopefully anda dapat tangkap lah benda-benda ni. Market dynamic. Boleh tak? Okey. Nampak nak UJ. Yes, kepada time frame anda. Terima kasih semua. Nasura, Aisyah. Malam ni jumpa. Ming Yong, Wong, Zaman, Badri. Thank you. Ada ramai nama Bad pula ni. Udin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.